Kita ikuti perkembangan di negeri Bumi Kenyalang. Kita bersama dengan rakan penyampai di Kuching, Buma Win. Silakan Buma. Baik, terima kasih Dilaila di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan selamat sejahtera. Di Kuching, persimpangan Jalan Fuchau 1 dan Jalan Rengas yang dalam proses pembinaan sejak minggu lalu kini boleh digunakan. Penutupan persimpangan tersebut sejak Rabu lepas menimbulkan suasana huru-hara bagi pengguna jalan raya yang terperangkap di laluan yang banyak dilalui kenderaan tersebut. Bagi ahli Dewan Undangan Negeri Adun Padungan Wong King Wei, pembukaan jalan pukul 3 petang semalam merupakan satu kejayaan dan hadiah kepada pengguna sempena Christmas kerana ia sepatutnya siap 31 Disember ini. For now, JKR has allowed for the reopening of the junction, which I think is good because it's 7 days ahead of the initial schedule given to us last week, and by this I think it's a good present, Christmas present for the Kuchinites. Penutupan persimpangan tersebut bagi memberi laluan bagi kerja-kerja naik taraf daripada jalan tar kepada jalan konkrit sepanjang 175 meter yang mampu menanggung beban kenderaan berat melalui persimpangan tersebut. Tindakan ini dilakukan mengikut langkah serupa yang dilaksanakan di Semenanjung Malaysia bagi mengurang proses mengetar semula jalan yang rosak akibat kenderaan berat. Sementara itu, Adun Pending Violet Yong yang turut berada di lokasi mahu Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak selaku badan kerajaan perlu tegas dalam memantau projek sedemikian meskipun dana projek tersebut dari Kerajaan Persekutuan. Because for all the urban roads, we know that it's a heavy traffic roads and proper management, traffic management plan is a must. That means before the commencement or even during the progress of the implementation of the project, you have to decide how are you going to divert the traffic and not leave it until Curahan bakti dan pengorbanan wira-wira negara yang terkorban dalam Ob Daulat terus diberi bantuan khususnya sempena musim sambutan Hari Krismas ini. Bantuan berupa sumbangan RM6,135 hasil dari kutipan tabung Ob Daulat Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama menerusi Polis Diraja Malaysia diserahkan kepada Balu Mendiang ASP Michael Padel, antara insan yang terkorban dalam pertempuran di Lahad Datu dan Semporna, Sabah. Sumbangan disampaikan oleh Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Dev Kumar kepada Balu Mendiang ASP Michael iaitu Jabah Mingku Vun di kediaman beliau di Kota Semerahan. Hadir sama pada majlis penyerahan berkenaan penolong pengarah pengurusan kebajikan Bukit Aman Nur Syikin Abdul Razak. Dato' Dev Kumar ditemui pemberita memberitahu bantuan tersebut hasil kutipan Fama di pasar-pasar tani untuk sumbangan kepada keluarga anggota yang terkorban dan berterima kasih kepada masyarakat kerana membantu menjayakan tabung kutipan Ops Daulat yang dilancarkan oleh Fama pada tahun 2013. Sementara itu, Jabah menzahirkan rasa bersyukur dan berterima kasih kepada pihak PDRM dan Fama atas keprihatinan pihaknya. Hari ini saya sangat berterima kasih kepada PDRM, Polis Diraja Malaysia kerana masih prihatin, masih sayang dengan kami waris Ops Daulat Lahad Datu. Macam kami masih dihargai dan jasa mendiang suami masih diingati seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih banyak atas sumbangan hari ini juga untuk dari Fama. Mendiang ASP Michael Padel yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Semporna antara 11 insan yang terkorban dalam peristiwa berdarah melibatkan pertempuran dengan pengganas di Lahad Datu dan Semporna, Sabah. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Dev Kumar menasihatkan agar masyarakat di negeri ini mengisi borang balik kampung di Balai Polis Berdekatan Kediaman atau berdaftar menerusi aplikasi Volunteer Smartphone Petrol VSP sebelum bercuti dan pulang ke kampung. Dato' Dev Kumar berkata langkah itu penting agar anggota penguatkuasa dapat melakukan rondaan dari semasa ke semasa di sekitar kediaman serta menyatakan tempoh bercuti. Jelasnya, ia bagi mengelak kes-kes pecah rumah berlaku khususnya di musim cuti. Sementara itu, dalam menangani isu keselamatan jalan raya khususnya pada perayaan Hari Krismas dan cuti, Dato' Dev juga mengingatkan agar pengguna jalan raya memandu dengan berhati-hati serta mengikut peraturan jalan raya yang ditetapkan.
Ujarnya, masyarakat juga perlu mengelak daripada memandu di bawah pengaruh alkohol bagi mengelak perkara yang tidak diingini berlaku di jalan raya. Polis Miri menahan seorang lelaki tempatan berumur 36 tahun selepas disyaki terlibat dalam penyalahgunaan dadah di sebuah rumah di Kampung Lopeng, Jalan Miri, Bintulu pada pukul 9.45 pagi semalam. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Miri, Superintenden Muhammad Sabri Zainul, hasil pemeriksaan ke atas suspek menjumpai satu beg kecil berwarna hitam mengandungi 10 paket plastik lut sinar masing-masing berisi ketulan-ketulan kristal disyaki dadah jenis metamfetamin dengan berat kasar 8.18 gram yang dianggarkan bernilai RM800. Mengesahkan demikian kepada RTM di Miri, katanya dadah itu dijumpai di dalam poket seluar bahagian kiri yang dipakai oleh suspek. Suspek telah dibawa ke Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah Miri untuk menjalani ujian seringan air kencing dan didapati positif dadah. Suspek tidak mempunyai rekod kesalahan lampau dan telah ditahan untuk tindakan lanjut. Siasatan awal mendapati suspek yang berasal dari Sibu mengaku mendapatkan bekalan dadah secara dalam talian menerusi aplikasi WeChat. Kes disiasat di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta Sama. Perpaduan masyarakat berbilang kaum di Sarawak perlu terus dikekalkan demi mencapai kepesatan pembangunan dan perkembangan ekonomi negeri yang lebih kukuh. Yang di-Pertuan Negeri Tun Presiden Sri Abdul Taib Mahmud memberitahu rakyat Sarawak tanpa mengira kaum perlu memperkukuh dan mengekalkan keharmonian yang menjadi nadi dan teras kepada kemajuan negeri. Tun Pen Sri Haji Abdul Taib Mahmud menjelaskan hubungan yang muhibah antara kaum ini juga telah membentuk perubahan yang positif terutamanya golongan muda untuk lebih agresif dalam perancangan yang sesuai untuk masa depan mereka. We have a good future in Sarawak. All it takes is for us to maintain our unity, to get our racial relationship to be as close, if not closer, for the future. Beliau berkata demikian menyampaikan perutusan khas bersempena sambutan perayaan Hari Krismas di Kuching. Menurut beliau, Sarawak mempunyai potensi yang tinggi khususnya dalam bidang perniagaan yang memerlukan rakyatnya mengadaptasi cara untuk membangun bidang perniagaan bagi menggalakkan lebih ramai golongan muda dan bumi putera terlibat dalam bidang tersebut. Beliau menjelaskan langkah ini adalah bukti usaha kerajaan untuk mencapai pembangunan ekonomi tinggi dan memberikan tahap pendapatan tertentu kepada rakyat Sarawak berpandukan dasar yang tepat dan bersesuaian. Menteri Kerja Raya Baruk Bian berharap agar perpaduan rakyat berbilang kaum dan agama di Malaysia akan terus diperkukuhkan demi membina sebuah negara yang maju, aman dan harmoni. Dalam ucapan salam Krismas menerusi satu kenyataan media, Baruk Bian memberitahu sambutan perayaan Krismas bukan sahaja penting bagi masyarakat Kristian, malah juga mempunyai mesej dan nilai kasih sayang yang menjadi tunjang kepada semangat perpaduan antara semua masyarakat berbilang kaum dan agama di Malaysia. Baruk Bian menambah nilai kasih sayang yang dibawa melalui sambutan itu memberi harapan kepada semua rakyat untuk menikmati masa hadapan yang lebih cerah di sebalik segala cabaran kehidupan masa kini. Tambahnya, perpaduan serta jalinan kerjasama yang erat dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia adalah penting bagi merealisasikan impian tersebut. Beliau memberitahu walaupun Malaysia kini terpaksa berhadapan dengan beberapa isu sosioekonomi, namun beliau yakin perpaduan di negara ini akan terus terjamin sekaligus menjadi pembangkit kepada semangat kesatuan rakyat dalam menghadapi dan mengatasi segala cabaran. Kerajaan negeri akan terus komited dalam bersikap adil terhadap semua rakyatnya selain daripada umat Islam demi mengekalkan perpaduan. Justru Ketua Menteri Datuk Patiga Abang Johari Tun Openg menasihati rakyat agar tidak mudah percaya dengan peristiwa maupun kejadian yang berlaku luar daripada negeri ini yang boleh menggugat perpaduan. Sikap adil kerajaan terhadap semua kaum dan agama di negeri ini dapat dilihat menerusi penubuhan UNIFOR atau Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain yang bertanggungjawab mengawasi dasar bagi mempromosikan keharmonian antaragama selain menilai, mencadangkan dan merumuskan dasar undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hal ehwal agama bukan Islam di Sarawak.
Datuk Patinggi Abang Johari dalam perutusan Hari Krismas memberitahu untuk membina Sarawak yang makmur dan menjadi kebanggaan rakyat adalah dengan memperkukuhkan ekonomi. Hanya dengan pengukuhan ekonomi, kerajaan mempunyai lebih keupayaan melaksanakan lebih banyak pembangunan bagi manfaat rakyat. Dalam pada itu, jelasnya Sarawak perlu memperbanyakkan pelaburan bagi meningkatkan infrastruktur agar sumber dalam negeri ini dapat dimanfaat, memandangkan Sarawak berpotensi untuk muncul sebagai sebuah kuasa ekonomi di Malaysia. Majlis Bandaraya Miri MBM memberi jaminan kepada semua warga Miri untuk melakukan yang terbaik dalam usaha memelihara keamanan dan keharmonian pelbagai kaum di Miri. Datuk Bandar Miri Adami berkata pihaknya tidak akan teragak-agak untuk menolak sebarang percubaan daripada pihak luar untuk menimbulkan perbalahan di Miri selain mengelak berlakunya ekstremisme kaum dan agama di akar umbi. Jelas beliau, pihak MBM juga akan terus memberi pertimbangan yang sewajarnya terhadap keperluan sosio rakyat, termasuklah menerusi inisiatif MBM untuk tidak meningkatkan kadar cukai pintu bagi hartanah kediaman dan komersial pada tahun depan. Beliau dalam pada itu melahirkan rasa syukur kerana Bandar Miri berada dalam keadaan yang sangat harmoni dan memiliki semangat perpaduan yang utuh. Ini dapat dibuktikan menerusi penglibatan pelbagai peringkat masyarakat dan kaum untuk sama-sama menjayakan perarakan Krismas yang telah dihadiri kira-kira 45,000 orang pada 7 Disember lalu di Miri. Beliau berharap kegembiraan sambutan Hari Krismas dikongsi bersama masyarakat yang kurang bernasib baik supaya mereka juga merasai nikmat perayaan berkenaan. Adam turut menasihatkan orang ramai mengambil peluang cuti perayaan untuk pulang ke kampung halaman meraihkannya bersama keluarga selain menitik beratkan aspek keselamatan terutama ketika berada di jalan raya. Sekian sumbangan berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Seluruh warga RTM Sarawak mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas pada semua rakyat Malaysia, khususnya yang beragama Kristian. Kembali bersama Dilala di Angkasa Puri. Silakan Dilala. Baik, terima kasih Bu Mawin.